Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita pada kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Sebelum ini Ustaz dah terangkan kepada kamu tentang sunat ab'ad, iaitu sunat yang dituntut dalam ibadah, ke mana kalau kita tertinggal, kita disunatkan untuk sujud sahwi. Kita ganti balik yang tertinggal tu dengan sujud sahwi, kerana fadilat ataupun kelebihan sunat yang kita tertinggal itu adalah sangat besar pahalanya. Contohnya ialah bacaan doa kunut. Jadi kalau kita tertinggal, kita dituntut untuk buat sujud sahwi. Okey, berbeza dengan sunat hayat. Yang ni kita nak belajar hari ni, iaitu sunat hayat ni yang tidak memerlukan untuk kita sujud sahwi. Kalau sunat hayat kita tertinggal, kita tidak perlu untuk sujud sahwi. Ya. Okey. Cuba kita lihat pada buku teks muka surat 94 ini. Jadi sunat ab'ad Ustaz dah terangkan sebelum ni. Hari ni Ustaz akan baca sunat hayat. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang mana ni? Yang kita akad takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak sujud, kita nak rokok, kita Allahu Akbar. Kita nak bangun daripada rokok, kita nak sebelum kita sujud, kita baca Sami Allahu liman hamidah. Yang angkat tangan semua tu adalah sunat. Sunat apa? Sunat hayat. Jadi kalau kita tertinggal dengan sengaja sekalipun, kita tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Sebab ianya sunat hayat, bukan sunat ab'ad. Yang diminta kita buat sujud sahwi apabila kita tertinggal sunat ab'ad. Ya, okey. Yang kedua, sunat hayat ni meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Masa kita berdiri, kita nak baca Al-Fatihah tu, kita letak tangan kanan ke atas tangan kiri. Masa kita baca Fatihah, itu pun sunat. Ya, sunat apa? Sunat hayat. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Kita lihat ke tempat sujud tu pun sunat. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Apa maksud duduk iftirash? Apa maksud duduk tawarruk? Duduk macam kita masa kita nak baca tahiyat awal, itu duduk iftirash. Duduk tawarruk adalah duduk masa kita nak baca tahiyat akhir. Ya. Kedua-duanya adalah sunat. Sunat apa? Sunat hayat. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Kita letak tangan atas paha tu, itu pun sunat hayat. Yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita paling muka kita ke kanan, kita palingkan muka kita ke kiri. Itu pun sunat. Tapi bagi salam yang pertama itu wajib. Tapi kalau kita tak nak berpaling, kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita tak berpaling, tidak mengapa, kerana ianya sunat. Berpaling muka itu sunat, tapi baca Assalamualaikum itu wajib.
Jadi kalau kita tidak berpaling, kita telah meninggalkan sunat hayat. Apabila kita meninggalkan sunat hayat, kita tidak perlu ganti. Tak perlu. Ya? Tidak sebagaimana sunat ab'ad, perlu ganti dengan sunat hayat. Tapi sunat ab'ad, kita perlu ganti dengan sujud sahwi. Manakala sunat hayat, tidak perlu ganti. Okey. Kemudian anak-anak ustaz minta buat latihan pada muka surat 93. Okey, tengok. Dia kata Luqman tertinggal amalan sunat berikut. Apakah yang perlu dilakukannya? Okey, baik. Jadi anak-anak kena sesuaikan. Yang mana dituntut sujud sahwi, yang kedua bawah dia tu tidak dituntut sujud sahwi. Okey. Cuba lihat. Tengok yang pertama. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ni sunat ab'ad ke sunat hayat? Jawapannya ialah sunat ab'ad. Jadi, jawapannya dituntut sujud sahwi. Jadi, anak-anak pun gariskan duduk tahiyat awal tu dengan dituntut sujud sahwi. Jadi anak-anak perlu bezakan yang dia bagi ni adalah sunat ab'ad ke sunat hayat. Kalau sunat ab'ad dituntut sujud sahwi. Kalau sunat hayat tidak dituntut sujud sahwi. Anak-anak boleh tengok pada buku teks muka surat 94 telah ada semua sekali. Kalau tak ingat boleh tengok ya. Lebih baik anak-anak hafal, tengok 94 dan 95 ya. Okey. Yang kedua, melafazkan takbir al-intiqalat, mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Yang ustaz dah terangkan tadi. Masa nak takbiratul ihram, masa nak sujud, masa nak rukuk, kita akad takbir tu sunat ab'ad ke sunat hayat. Yang seterusnya, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Okay, boleh tengok ya dalam buku teks nanti. Seterusnya, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Okay, yang ni sunat ab'ad ke sunat hayat? Sila sambungkan. Yang kelima, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Yang keenam, membaca doa kunut, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Baca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli itu. Yang ketujuh, berselawat ke atas Nabi Muhammad semasa kunut. Yang kelapan, membaca selawat Ibrahimiyah. Yang mana selawat Ibrahimiyah? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Okey. Yang tu anak-anak tengok pada muka surat 94 dan 95. Dah ada diterangkan di situ yang mana sunat ab'ad, yang mana sunat hayat. Kalau sunat ab'ad, anak-anak sambungkan dengan dituntut sujud sahwi. Kalau bukan ataupun kalau sunat hayat, sambungkan dengan jawapan tidak dituntut sujud sahwi. Okey. Buat satu lagi muka surat 94. Latihan muka surat 94. Pilih dan tulis. Dia dah bagi sini. Pilih sahaja dia nak sunat hayat sahaja. Membaca doa iftitah, sunat ab'ad ke sunat hayat. Kalau sunat hayat, anak-anak tulis di bawah ni tempat kosong. Berdiri semasa membaca doa kunut. Okey. Ab'ad ke hayat? Kalau hayat, tulis di bawah. Kalau ab'ad, tak payah tulis. Yang ketiga, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Seterusnya, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Seterusnya, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kemudian, membaca doa kunut.
Kemudian akhir sekali duduk tahiyat awal. Okey, anak-anak pilih sahaja yang sini yang mana sunat hayat, tuliskan semula di bawah di tempat kosong. Ustaz, macam mana saya tak tahu ni yang mana sunat ab'ad, yang mana sunat hayat? Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 94 dan 95. Di situ dah ditulis semuanya yang mana sunat ab'ad, yang mana sunat hayat. Tinggal lagi anak-anak pilih dan tuliskan semula di tempat kosong ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.